Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa walah. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, saudari yang mendengar, alhamdulillah kita menyambung pengajian kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin yang telah kita adakan dan kita ikuti bersama dalam beberapa sedi yang lalu. Kita menghuraikan hadis-hadis dalam kitab ini dan saya berharap tuan-tuan dan puan bersedia dengan kitab ini dengan pen dan kertas untuk menyalin ke perkara yang penting. Kita telah pun memasuki bab yang kedua, pelajaran yang ketujuh, iaitu kelebihan menuntut ilmu, dan kita telah pun melihat beberapa ayat Al-Quranul Karim tentang bagaimana Allah SWT memuji orang-orang yang menuntut ilmu, dan ilmu ini khusus kita maksudkan adalah ilmu agama dengan pelbagai cabang-cabangnya dan bidangnya dan keadaannya dan peringkatnya. Sesiapa sahaja yang masuk dan meletakkan dirinya dalam senarai penuntut ilmu agama, maka mereka masuklah dalam senarai ini, senarai orang-orang yang dianggap penuntut ilmu, yang mendapat pujian daripada Rasulullah SAW, mendapat pujian daripada Allah SWT, mendapat rahmat dan restu dan ganjaran pahala, dan juga mendapat ilmu yang berguna. Dan seperti saya sebutkan sebelum ini, kita tidak ada halangan kepada sesiapa untuk menuntut ilmu, had umurnya ataupun peringkatnya dan sebagainya. Belajarlah, tambahkanlah ilmu, walau di mana kita berada, walaupun di usia mana pun kita berada. Tiada istilah terlalu lambat untuk belajar, dan tiada juga istilah kita tak boleh belajar sebab umur kita muda sangat. Itu tidak ada. Yang penting kita menuntut ilmu daripada guru, daripada para ulama, daripada sumber yang betul, maka kita akan dapat faedah ilmu. Dan mereka yang menghabiskan masa, tenaga dan wang ringgit untuk ilmu, kesemuanya adalah perkara yang amat-amat menguntungkan di dunia dan akhirat. Ia tidak merugikan sama sekali. Segala pengorbanan yang kita lakukan tidak sia-sia. Dan kita juga telah melihat hadis yang pertama dalam kuliah yang lalu, iaitu hadis dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia faham tentang agama. Dan kita telah huraikan dalam kuliah yang lepas. Kali ini kita menyambung dengan satu lagi hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat yang kita insya-Allah ramai yang tahu bahawa Abu Musa ialah seorang yang terkenal dengan kemerduan suaranya membaca Al-Quranul Karim. Suara yang Allah anugerahkan kepada kita eloklah digunakan untuk perkara yang baik, dan di antaranya ialah membaca Al-Quran dengan melagukannya. Di Al-Quran dibaca dengan bertajwid, dengan sebutan yang betul, huruf yang betul disebut, dan juga dengan lagu yang indah, menjadikan Quran itu indah didengari dan memberi kesan. Sebab itu kita suka dengar qari-qari seperti dalam radio atau TV dan YouTube sebagainya. Kita dapati ramai qari, pembaca Al-Quran dalam negeri dan luar negara, yang sedap bacaannya dan kita suka dan kita dengar berulang kali dan kita download dan kita dengar. Ini adalah satu kelebihan yang Allah beri kepada mereka. Dan sesiapa yang mempelajari Al-Quranul Karim, ia adalah sebahagian juga dalam dikira menuntut ilmu. Belajar tajwid ke, belajar tafsir ke, belajar melagukan Al-Quran dan sebagainya. Ini satu bentuk menuntut ilmu yang kita panggil. Ilmu berkaitan Al-Quran ini banyak. Di antaranya ialah bacaan. Dan sesiapa yang ada kelas belajar bacaan Al-Quran, teruskan. Dan jangan sekali-kali berhenti. Kerana ia di samping kita belajar, kita juga membaca Al-Quran itu. Dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini, hidup dia bahagia. Sebab dia sentiasa mengelokkan bacaannya. Dan dia membaca sama ada dalam latihannya, dalam kelasnya, di luar kelasnya, maka dia menjadi orang yang selalu baca Al-Quranul Karim. Bukan satu benda yang kita kata, saya nak belajar yang lain lah Ustaz, nak belajar tajwid yang dah lama. Tajwid jangan tinggal, belajar dan mantapkan. Dan kalau ada kelas yang kita nak hadir, yang mengajarkan asas-asal Al-Quranul Karim, kita hadiri. Tidak ada ruginya, kerana Al-Quran ini berkat. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, bila ada kuliah pengajian hadis, walaupun hadis itu telah pun kita belajar sebelum ini, kita belajar lagi untuk kita dapat keberkatan dan ketenangan dan ganjaran pahala dan kefahaman yang lebih. Baik, Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda. Dalam hadis yang kita nak lihat ini adalah hadis ke-29. Tuan-tuan yang ada buku, hadis nombor 29. Hadis ini adalah tentang Nabi SAW mengumpamakan.
membuat perumpamaan. Perumpamaan ini ialah yang kita katakan Nabi nak mendekatkan sesuatu untuk mudah difahami, memahamkan kita dengan cara memberikan perbandingan dan perumpamaan. Ini dalam bahasa, setiap bahasa mesti ada perumpamaan, perbandingan, dan manusia sendiri tidak kira lapis umurnya akan perlu kepada perbandingan untuk memahamkan sesuatu yang baru. Maka Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini, Nabi berkata, "Mathalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm." Perbandingan apa yang Allah utuskan aku dengannya daripada petunjuk dan ilmu. Maksud Nabi nak bandingkan kepada kita ilmu yang Allah utuskan melalui Nabi, ilmu agama yang Nabi ajar kepada kita umat Islam. Ia ibarat kamathali ghaithin asaba ardan, seperti hujan yang lebat yang turun ke atas bumi, ke sebuah tempat di bumi, ke tanah. Hujan yang turun itu, hujan itu ibarat ilmu, dan tanah itu ibarat manusia atau hati-hati manusia yang menerima ilmu tersebut. Nabi umpamakan untuk kita faham bahawa ada manusia yang menggunakan sebaiknya ilmu ini, belajar dengan betul, maka dia dapat faedah, dan ada yang kurang mengambil faedah, maka hasilnya kurang. Ibarat bumi yang menerima hujan. Hujan itu ialah ilmu dan petunjuk dan kebenaran. Manakala tanah dan bumi ini ialah hati kita, hati-hati kita, manusia. Dan kita faham manusia ini ialah pelbagai. Seluruh manusia ini ada yang Islam, ada yang tak Islam. Yang Islam pula ada pelbagai. Ada yang cintakan agama, ada yang kurang berilmu, ada yang tak suka kepada ilmu. Macam-macam lah orang yang manusia. Nabi meringkaskan kepada kita, inilah contoh. Hujan itu turun, asaba ardan, ia kena kepada satu tanah, satu tempat di bumi. Maka tanah ini Nabi nak cerita. Hati-hati manusia ini Nabi nak ceritakan ada banyak jenis. Di antaranya kata Nabi ialah ta'ifah tayyibah. Fakanat minha ta'ifah tayyibah. Di antara tanah itu ialah tanah yang baik. Yang baik ini Nabi perincikan lagi. Nabi kata qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal kathir. Baiknya itu ialah tanah tersebut menerima hujan dan ia menjadi subur, menumbuhkan al-kal dan al-ushb al-kathir. Al-kal dan al-ushb ni ialah tumbuh-tumbuhan, pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sama ada makanan untuk manusia atau makanan untuk binatang. Semua yang tumbuh subur daripada tanah ini dipanggil al-kala, dan al-ushb adalah merujuk kepada tumbuhan-tumbuhan yang subur yang menghijau. Jadi tanah tadi menjadi baik, disifatkan sebagai baik kerana dia menerima air itu, air hujan tadi, dan ia menumbuhkan tumbuhan. Jadi kebaikannya ialah dia mengambil faedah yang besar daripada hujan tersebut. Daripada hujan itulah dia menjadi subur dan menumbuhkan tanaman dan juga tumbuhan. Baik. Sekarang ini jenis manusia atau hati yang pertama. Kita lihat bercontoh yang lain. Lepas tu kita akan sebutkan maksudnya. Kata Nabi lagi, ada pula tempat lain, ada pula tanah yang lain, tempat yang lain. Wa kana minha ajadib. Ada tempat yang ia tidak menerima air itu, tapi ia menakungkannya. Amsakatil ma'. Dia menakungkan air. Tempat yang tidak subur sebagai menumbuhkan tanaman, tetapi ia menjadi berguna kerana ia menahan air, menakungkan air yang banyak. Fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha. Maka tanah itu, Allah jadikan tanah itu bermanfaat untuk manusia. Ia mengumpulkan air, maka manusia boleh minum. Fasharibu minha wasaqau, boleh memberikan minuman kepada binatang ternakan. Wazara'u, boleh menggunakan air untuk mencuk tanam. Maka tanah yang kedua, jenis yang kedua ialah ia menakung air. Walaupun ia tidak menumbuhkan sesuatu, tetapi ia memberikan air itu untuk digunakan oleh orang lain, untuk kegunaan diri dan juga binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Maka dia tetap berguna. Jadi contoh tanah yang pertama, ia berguna. Yang kedua juga ia berguna. Maka dua ini adalah sebagai perbandingan kepada hati-hati manusia yang hebat, yang baik, yang berjaya menggunakan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang menerima ilmu dan kebenaran dalam dua cara yang berbeza. Dia menerima. So dua contoh yang pertama inilah yang positif, yang betul, yang baik. Cuma yang pertama ia menumbuhkan, ia subur menumbuhkan. Tanah yang kedua ia tidak subur, ia tidak menumbuhkan, tetapi ia menakungkan air. Baik. Maka kemudian contoh yang ketiga pula, sebelum kita huraikan maksud setiap satu. Contoh yang ketiga pula ialah tanah yang Nabi sebut sebagai qi'an.
Qi'an ialah tanah yang rata, yang Nabi sebutkan lepas itu, la tumsiku ma'an, tidak boleh menakung air, dia tidak menakung air, wala tunbitu kala'an, ia juga tidak menumbuhkan apa-apa tanaman. Maka ia tidak seperti yang pertama dan yang kedua. Tanah yang pertama bermanfaat dan berguna. Tanah yang kedua juga bermanfaat dan berguna, cuma lain sikit cara dia. Tanah yang ketiga ini tidak menakung air, orang tak boleh ambil air daripada dia, dan dia juga tidak subur, jadi tak ada apa yang boleh tumbuh pada dia. Maka ia contoh yang negatif. Maka Nabi menguraikan lagi, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, begitulah perumpamaan orang yang alim, menuntut ilmu, mempelajari, tahu tentang agama Allah, wa nafa'ahu ma ba'athnallahu bih, maka Allah jadikan dia manfaat untuk orang lain. Ilmu itu menjadikan dirinya berguna untuk orang lain. Allah jadikan dirinya berguna untuk orang lain dengan ilmu yang dibawa daripada Nabi SAW, ilmu agama. Fa'alima wa 'allama, maka dia mengetahui untuk dirinya dan dia mengajarkan untuk orang lain. Jadi ilmunya amat berguna. Dia belajar ilmu agama, berguna untuk diri. Dia mengajarkan orang lain, berguna untuk orang lain. Inilah orang yang paling baik, yang disayangi oleh manusia sendiri. Ya, dia belajar dan dia mengajar. Dia tahu dan dia memberitahu. Dia menambahkan maklumat bukan untuk dijadikan simpanan dirinya kedekut ilmu, tapi dia memberikan ilmu tersebut dan menyebarkannya kepada orang lain. Inilah orang yang paling dikasihi oleh ramai manusia, oleh orang-orang yang bertakwa, orang yang soleh, dikasihi oleh para malaikat, dikasihi oleh Rasulullah SAW, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya, beramal, mengetahui, beramal dan menyebarkan ilmu. Dan kata Nabi lagi, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan contoh satu lagi ialah Nabi kata, contoh yang ketiga maksudnya ialah orang yang tidak peduli pun tentang ilmu agama ini. Ilmu agama yang datang daripada Allah dan Rasul, yang dipelihara oleh para sahabat dan para ulama, dia tak peduli, dia tak ambil kisah, dia tak ambil tahu. Dia tidak mencari ilmu agama. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih, dan dia tidak, orang ini bukan saja tidak peduli, dia tidak menerima petunjuk daripada Allah yang dibawa oleh aku, kata Nabi SAW. Jadi ini hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang cukup hebat dan penting untuk kita faham bagaimana Nabi ingin kita tahu dan sedar bahawa manusia ini, kalau dia berjaya berinteraksi dengan ilmu agama dengan betul, dialah yang akan dapat manfaat. Kalau dia gagal berinteraksi, memberi respon yang salah, dialah yang akan rugi. Di sini tidak ada kerugian pada ilmu itu sendiri. Pada orang berilmu tidak ada rugi. Pada Allah dan Rasul sudah pasti tidak ada kesan. Keagungan Allah SWT dan kemuliaan Rasulullah SAW tidak bergantung kepada kita. Ilmu yang Allah beri kepada Nabi dan Nabi sebarkan kepada kita untuk kebaikan kita. Apa yang kita sedihkan ialah, apa yang kita rasa sangat kecewa ialah ilmu yang merupakan petunjuk ini, ada manusia yang tak peduli, ada yang tak kisah, ada yang hidupnya tak bertambah ilmu agama tetapi dia rasa tak ada masalah dan tidak langsung rasa rugi. Kita buat contoh paling mudah, ada sebahagian kita yang melihat rakan-rakannya pergi menuntut ilmu agama, rakan-rakan yang sebaya, seusia, ataupun rakan-rakan setempat yang tinggal berhampiran ataupun yang belajar sama-sama. Ada orang dilihat kawan-kawan dan orang lain ini pergi menuntut ilmu dan dia pula pergi ke tempat lain, dia tidak rasa rugi. Dia tidak merasai bahawa dirinya terlepas peluang ilmu. Ini dia yang kita sedihkan. Kadang-kadang kita tak sedar kehidupan kita berjalan, masa itu berjalan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Orang lain menambahkan ilmu, kita menambahkan apa? Kita perlu cek balik, muhasabah balik diri kita. Adakah sampai ketua, adakah sampai habis usia kita akan kekal di tempat yang sama? Sedangkan ramai orang yang dulunya tidak tahu, belajar, bersabar, berkorban, mencari, akhirnya mereka lebih tahu daripada kita. Dan lebih daripada itu lagi, kita lihat orang yang bukan Islam, memeluk Islam dan belajar ilmu agama, akhirnya mereka pula yang lebih alim dan lebih tahu daripada kita, yang dah lama dalam agama ini. Tidakkah kita rasa rugi dan mungkin rasa malu? Tidakkah kita rasa terlepas sesuatu yang berharga? Kita kena fikirkan bersama. Sebab Nabi sebutkan contoh. Yang pertama Nabi kata apa?
Kita lihat balik untuk melihat makna yang lebih jelas. Pertama, Nabi sebut ilmu itu turun seperti hujan. Ada manusia yang hatinya seperti tanah yang subur menumbuhkan tanaman dan tumbuhan. Maka dia menerima, absorb, diserap ilmu tersebut, diamalkan, difahami dan diberjaya sebarkan kepada orang lain. Dialah orang yang paling beruntung kerana dia mendapat pahala dan ganjaran dan kemuliaan belajar, dan dia mendapat kemuliaan mengajar. Tidak kira siapa kita, sebanyak mana ilmu kita, walaupun sikit-sikit itulah kita kongsi dengan orang lain. Tidak mengapa. Bukan mesti tunggu jadi orang yang betul-betul alim baru kita mengajar. Tak mesti. Ajarlah apa yang kita tahu dan belajarlah sepanjang hayat. Belajarlah sepanjang hayat. Jangan berhenti di mana-mana. Berhenti untuk menghilangkan penat je lah. Bukan berhenti sampai bila-bila. Kita mesti tuntut ilmu sepanjang hayat. Dalam proses menuntut ilmu, bila ilmu kita diperlukan, berilah, ajarlah, sebarkanlah. Itulah orang yang paling baik. Ini grade A punya tanah. Manusia yang berjaya terima ilmu itu, bermakna dia membuka hatinya dan membuka usaha dalam dirinya dan sanggup mengejar ilmu tersebut. Bukan maksud hujan turun dia tunggu saja, tak. Dia turut berinteraksi dan beri respon. Dia mencari ilmu itu. Ilmu yang Allah berikan dalam dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, tersebar di kalangan orang-orang yang berilmu. Kita cari orang ini. Kita cari guru-guru ini. Kita belajar. Dan kita belajar dengan ramai guru untuk dapat banyak ilmu dan lebih terbuka. Maka hujan yang turun ialah ilmu itu sendiri. Tanah itu ialah, yang subur itu ialah orang yang menerima ilmu tersebut dan beramal, kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Bolehkah kita buat begini? Kita cuba. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tanah yang tidak menumbuhkan sesuatu tetapi menyimpan dan menakung air, maka orang lain dapat faedah. Inilah juga tanah yang baik. Orang yang baik juga. Dia mungkin belajar ilmu tersebut, tetapi mungkin dia sendiri tidak banyak beramal dan memahaminya sangat, tetapi dia menjadi medium perantaraan dan disimpan ilmu itu dan diberi kepada orang lain. Walaupun kita dapat ilmu banyak, contohnya sekarang ni kita dapat ilmu, kita belajar ilmu agama, di kalangan kita ada yang menjadi orang yang berilmu dan beramal dan mengajar. Baik, kita mungkin tak berapa nak beramal. Kita tahu dan kita belajar dan kita simpan dan kita jaga ilmu ini dan kita sebarkan, maka orang lain pula yang beramal. Maka kita juga jadi orang yang berguna. Tanah yang berguna. Walaupun kita tak serap air itu, tapi kita takungkan untuk orang lain. Bukan maksud tak beramal langsung, tetapi lebih kepada menyampaikan dan menyebarkan ilmu. Dan kadang-kadang tidak semesti orang alim saja, tidak semesti ulama saja yang menjadi ejen menyebarkan ilmu. Semua orang boleh sebarkan ilmu. Dan di zaman moden ini pula ada orang yang menulis dalam tulisan, menyebarkannya. Ada yang merakamkannya dan menyebarkannya, ada yang menjaga benda ni dan memberi kepada orang lain. Akhirnya kita lihat dia menjadi perantaraan untuk orang lain menjadi alim. Dia tak alim, tetapi dia berjaya simpan ilmu itu, jaga ilmu itu, sebarkan ilmu itu, maka orang lain dapat faedah. Dia membantu orang lain menjadi alim, menjadi berilmu, menjadi faham agama. Dia pun faham juga, tetapi bila disebarkan ilmu itu, ternyata orang lain menggunakannya dengan lebih baik daripada dia dan menjadi lebih alim daripada dia. Ini biasa berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang kita lihat dalam sejarah Islam juga, lahirnya para ulama, guru-guru mereka tidaklah begitu hebat seperti mereka, tetapi guru-guru itu memberikan apa yang mereka tahu, menyampaikan ilmu mereka, dan murid ini, orang alim ini, berjaya menggunakannya hingga menjadi orang yang pakar dalam bidang tersebut, mengatasi guru-gurunya. Jadi, pahala dan ganjaran yang gurunya dapat ialah apa? Memberikan ilmu itu dan menyampaikannya. Dan contoh paling mudah ialah mungkin orang yang memberikan buku, menyebarkan ilmu dalam bentuk buku, dalam bentuk maklumat, mencatat dan menyebarkannya. Adakah dia menjadi orang yang alim? Tak, tapi orang lain berjaya kerana dia yang menyebarkan buku atau tulisan dalam internet dan sebagainya. Ataupun ayah yang belajar, kemudian disebar pada anaknya dan anaknya berjaya faham dengan baik, amalkan dan majukan dirinya, maka
anaknya menjadi seorang yang berilmu, faham agama, dia menjadi perantaraan. Maka ayah itu juga seorang yang berguna, yang memberikan sumbangan, melahirkan ilmuwan-ilmuwan dalam. Jadi kita kena cari, jadikan hati kita seperti dua tanah ini, yang berjaya menyerap ilmu atau menyimpannya dan menyebarkannya sehingga bermanfaat kepada orang lain. Jangan kita jadi orang yang contohnya belajar tetapi tidak berkongsi. Belajar untuk diri sahaja, tak berkongsi. Ini rugilah kita. Kita kena kongsi. Ilmu ni dia kongsi dan tidak akan habis. Dan kita kongsi. Mungkin di kalangan yang kita berikan itu, dia akan lahir sebagai ilmuwan yang terkemuka dan kitalah yang menjadi penyebabnya. Jadi kita mendapat ganjaran pahala di akhirat. Itu sudut yang perlu kita cari. Mempelajari ilmu satu hal. Kita anggap hujan ini, ilmu ini ibarat hujan ini, maksud kita kena sediakan diri kita untuk menerima hujan ini. Jangan kita jadi orang yang bertangguh dan menunggu. Bila kita nak berkongsi ilmu, tak ada pula ilmu, sebab kita tak cari ilmu tersebut dahulu. Jadi ilmu mesti dicari dengan cara yang pelbagai. Yang paling baik ialah belajar daripada guru-guru, para alim ulama, sumber yang jelas. Kemudian simpanlah ilmu itu elok-elok, jaga dengan baik. Sebab tu kita dalam kelas kita ini, kita cadangkan tuan-tuan dan perempuan, seseorang yang mendengar, kita cadangkan supaya ada pen dan kertas. Walaupun belum jumpa lagi buku yang kita guna, duk mencari dan belum jumpa, ataupun belum pergi ke kedai, tapi sediakan kertas dan pen untuk mencatat. Kerana yang tuan-tuan dan perempuan catat tu, yang dalam kertas tu, yang tuan-tuan dan perempuan catat itu adalah ilmu yang disimpan. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh berikan kepada orang lain, boleh sampaikan sebagai satu perkara yang disimpan dengan baik. Sebab kadang-kadang kita lupa. Kita dengar kuliah, yang di awal kita ingat, di akhir-akhir kita lupa. Kita lupa yang awal, kita lupa yang tengah, kita ingat yang akhir. Kemudian lepas sehari dua, yang akhir berlupa juga. Jadi kita backup sistem kita ialah menulis dan mencatat ataupun merakamkan. Ada orang yang rakamkan kuliah-kuliah sebegini, dan ini satu benda yang baik untuk kita dengar balik atau berikan kepada orang lain. Upload untuk orang lain dengar atau kopi bagi orang lain dengar. Satu benda yang usaha yang baik. Dan tanah yang ketiga, jenis manusia yang ketiga ialah yang kita nak jauhi, iaitu hujan yang turun tadi, ilmu tadi, dia tak menyerap dalam diri dia. Dia tidak menjadi orang yang berilmu. Dia tidak belajar, dia tak peduli pun, dan lepas itu dia tak dapat sebarkan sebab tak ada ilmu. Bagaimana seorang ayah sebagai contoh ingin mendidik anaknya dan membetulkan bacaan Al-Quran anaknya. Itu contoh, sebagai contoh paling mudah, paling ringkas. Bagaimana seorang ayah dan ibu ingin membetulkan bacaan Al-Quran anak-anak mereka kalau mereka sendiri tidak pernah belajar cara bacaan yang betul. Bagaimana seorang ayah dan ibu ingin membetulkan solat anak-anak mereka kalau mereka tidak pernah belajar tentang solat yang betul. Bagaimanakah ibu dan ayah boleh mendidik anak-anak dengan Al-Quran kalau dia pun kurang belajar tentang Al-Quran dan hadis dan fiqh dan tafsir dan sebagainya. Jadi perlu kita fikirkan balik. Mungkin yang anda mendengar ini adalah orang yang muda yang bakal jadi ayah dan ibu. Fikirkan selepas bergelar ayah dan ibu, lepas anak itu makin besar, tanggungjawab memberikan ilmu agama. Mungkin boleh dikatakan oleh guru, boleh dikatakan itu tanggungjawab guru, tetapi dalam keadaan tertentu di rumah, siapa lagi yang anak-anak nak tanya melainkan ayah dan ibu juga. Maka kita kena siapkan diri kita, kena persiapkan ilmu itu. Maka tuntutlah ilmu bila ada peluang. Ingat pesanan para ulama, ingat pesanan Ibn Umar yang menyatakan bahawa idza amsayta fala tantadhir as-sabah, kalau kamu di waktu petang atau malam jangan tunggu sampai pagi untuk buat benda baik. Jangan tunggu, jangan tangguh untuk mencari ilmu, jangan tangguh. Dan Ibn Umar radhiyallahu anhu juga berpesan supaya khudh min sihhatika li maradik, utamakan waktu sihat sebelum kamu sakit. Ini semua orang tahu. Dalam hadis yang lain pun kita tahu, hadis iqtanim khamsan qabla khams, rebutlah 5 sebelum 5. Ini kita semua tahu. Dah ada orang buat nasyid pun, kita pun hafal. Adakah kita sedar benda ini? Maka tuntutlah ilmu ketika kita mampu. Jangan merungut ketika kita tidak mampu. Tuntutlah ilmu ketika usia yang ada. Jangan ketika tua kita menyesal kerana kita tidak ada ilmu.
Tuntutlah ilmu ketika kita ada masa yang terluang, kita ada duit yang mencukupi, kita ada tenaga yang banyak. Jangan nanti bila semuanya hilang kita mengeluh dan mengatakan, kalaulah aku boleh kembalikan masa lalu, kalaulah aku ingin putarkan balik masa lalu baru aku nak belajar balik. Ini semua tidak berguna lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pesanan untuk saya dan semua, kita hendaklah ambil pengajaran yang cukup penting daripada hadis ni, iaitu rebutlah ilmu itu yang ibarat hujan tadi, dan jadikanlah diri kita terbuka untuk menerima ilmu. Dan jangan lupa, sebagai orang yang berilmu, kita juga ada tanggungjawab untuk menyebarkan ilmu kepada orang lain, pihak lain, walaupun ia sekadar kepada keluarga kita. Dan inilah yang penting yang kadang-kadang orang tak nampak, bahawa ilmu disebarkan dalam keluarga. Ini akan mewujudkan keluarga yang berilmu. Dan anak-anak kita, anggota keluarga itu akan mewujudkan keluarga yang lain, dan akan mewujudkan keluarga berilmu yang lain. Ini yang kita harapkan daripada proses kita menuntut ilmu. Kita ada vision, kita nampak apa yang kita akan buat, sedang buat, dan nanti kesan jangka panjangnya. Kita menyediakan diri kita dan keluarga kita dan kawan-kawan kita dan sebagainya, menyediakan mereka untuk membawa ilmu yang kita ada kepada generasi yang akan datang. Itulah semangat yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, menjaga ilmu yang diberi oleh Nabi SAW. Mereka beramal, mereka tahu dan beramal dan menyimpannya dan menyampaikannya sepanjang hayat mereka. Dan mereka melahirkan golongan tabi'in yang juga melahirkan golongan selepas itu, sehinggalah dalam generasi selepas itu dalam sejarah Islam ramai ulama dan ilmuwan yang muncul kerana tradisi ini dijaga. Tradisi menyebarkan ilmu yang dipelajari, satu benda yang amat agung, dan ia merupakan tradisi yang kita kena jaga. Tradisi menuntut ilmu, tradisi menyampaikan dan menyebarkan ilmu. InsyaAllah setakat ini kita ambil satu hadis ini dulu, dan dalam siri akan datang kita akan sambung dengan hadis-hadis yang lain yang juga amat penting. Kita ambil pengajaran dan perubahan itu kita nak laksanakan dalam hidup kita. Tuntutlah ilmu agama, tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua, tak kira saya pun sebagai seorang ustaz, saya juga belajar dengan ustaz-ustaz yang lain, dengan ulama yang lain. Saya juga tidak menghentikan proses menuntut ilmu, kerana saya berpegang kepada konsep ilmu sepanjang hayat. Saya belajar dengan orang yang lebih tahu. Saya belajar pada waktu yang saya mampu, baca sebanyak mungkin yang kita mampu, cari kelas pengajian pada bila-bila masa kita ada kelapangan, berbincang dengan para ulama yang lain, berbincang dengan sahabat-sahabat. Kita kena terapkan dalam diri kita, ilmu perlu dipelajari sepanjang hayat dan disebarkan juga sepanjang hayat. Wallahu a'lam. Setakat ini dulu. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat faedah daripada pengajian ini, dan kita teruskan pada siri akan datang dengan hadis yang seterusnya, iaitu hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga hadis-hadis sahabat-sahabat yang seterusnya, tentang kelebihan menuntut ilmu dan memberi petunjuk kepada orang lain dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.